Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya dapat sama-sama malam ini kita bersama dalam majlis ilmu. Pertama, minta maaf jadual saya tak tepati banyak kali. Sampai masa nak kena pitang lain. Jadi minta maaf. Lepas tu hari ni pun main dari lain. Bila main dari lain tu kitab tak ada, saya nak minta Tuan Haji Munir lah. Jadi insyaAllah kita tengok yang pertama, kitab Bidayatul Hidayah. InsyaAllah sambungan kita, kalau yang Rumi catatan Tuan Haji Munir ni keempat. Pada yang Rumi muka surat 128 yang Rumi. Apa yang duk bincang di sini, bincang tentang adab-adab zahir, nak jaga daripada maksiat yang zahir. Maksiat zahir ni dia dilakukan oleh anggota yang zahir. Anggota zahir ni ada 7. Kita dah bincang 3. Yang pertama, hari itu jaga mata. 3 bulan lepas ngaji sini, 3 bulan sekali ni. Tapi tuan-tuan boleh ingat lah, 3 ke 4 bulan. Kemudian yang kedua, kita jaga telinga. Maksud jaga ni jangan sampai mata telinga kita derhaka kepada Allah SWT. Yang ketiga, jaga lidah. Tang lidah ni panjang, Imam Ghazali hurai. Ada 8 jenis nak kena jaga. Muhung, mengumpat, puji diri sendiri, melaknat, mengejek, menghina orang lain, itu dosa-dosa lidah. Dan ramai Nabi sebut orang yang akan dilempar, dihumban ke dalam neraka ke lidah. Kadang-kadang sepatah tu dia jadi baik, sepatah tu jadi tak baik. Sepatah bila dia mengucap daripada kafir jadi Islam. Sepatah bila dia kata Islam dah tak relevan lagi dan keluar nerai lain. Sepatah. Kemudian malam ni insya-Allah kita tengok pula keempat, menjaga perut. Maka hendaklah engkau memelihara perutmu daripada memakan makanan yang haram. Jaga perut ni, pertama bukan kita jogging ya. Tak mau buncit jogging, itu dia lah. Anda bincang ni, jaga jangan makan hak haram atau yang syubhat. Tuan-tuan, depan kita ada 3. Satu halal, yang kedua haram, yang ketiga syubhat. Halal ni makan, boleh ambil. Yang haram tolak. Yang syubhat pun kena tolak. Kerana syubhat ni kalau mula-mula duk kelitin tepi dia kuil aja, dia sedap. Jadi nak suruh tolak saja. Hak halal yang kita ambil pun nak kena banyak saringan lagi. Nak kena tapih. Hak halal tu boleh ambil, tapi kena tapih beringat-ringat. Halal bila dia lajak, dia jadi kot lain. Kita tengok sekali lagi. Maka hendaklah engkau memelihara perutmu daripada memakan makanan yang haram atau yang syubhat. Jadi haram ni ada 2. Satu haram ain tu, babi, walaupun disembelih mengikut syarak, babi itu tetap haram. Yang kedua, sumber tu yang dapat beli nasi itu halal, tapi dari mana yang kita boleh dapat nasi? Dari duit jual babi. Contohlah, pasal babi kat belah hulu ni berkata mahal lah ni. Kita duduk taman tak ada lah babi. Dan berusahalah untuk mencari makanan yang halal. Usaha buat kerja cari yang halal ni fardu. Sembahyang fardu, kasbul halal fardun. Mencari yang halal itu fardu.
Sebab tu kalau orang ni dia kira buat ibadat ya, dia tak berkira hak nak makan pakai, tak betul. Ibadat insya-Allah banyak, tapi mai duit ke mana dia tak kira. Tu tak betul. Cari yang halal adalah wajib. Dan apabila engkau telah mendapatkan makanan yang halal, maka hendaklah engkau merasa cukup. Ini dia kena lupa genjak sikit. Bila dah dapat tu, nak bagi rasa cukup. Rasa cukup ni yang payah, nak kena didik. Bila rasa cukup, dia tak ada rasuah, dia tak lajak nak ambil orang lain. Rasa cukup. Bila rasa cukup, nak jadi orang kaya. Walaupun kita tidak disenaraikan bawah persek Mukhtar Bukhari. Nabi bagi satu tip, orang darah haid pun boleh kaya, orang ulu mana boleh kaya. Nabi kata, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridha dengan apa yang Allah bagi, kamu jadi orang kaya. Bukan makna penyegan, tidur selimut telanjang tak bekerja apa dah. Buat kerja, lepas tu dapat banyak tu. Pendapatan kita bulan ni banyak tu ya. Atok kok mana pun tak dapat. Pelan kata kerja memang dapat, tapi tak dapat. Warda, ridha dengan apa yang Allah bagi. Itu namanya bahasa Arab panggil qanaah, atau bahasa terjemah sini rasa cukup. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, Nabi sebut, bila Allah nak bagi kebaikan kepada satu orang hamba, Allah bagi 3 benda. Yang pertama, faqahahu fid din. Allah bagi faham agama. Makna agama tu dia faham. Bukan mesti mengaji sekolah agama. Kadang-kadang hak pergi sekolah agama pun tak faham agama. Tak mengaji, tapi dia kena mengaji lah agama tu. Faham dalam beragama. Dia hidup, dia pegang kemas dengan agama. Satu. Yang kedua, tanda orang tu nak jadi baik, kata Nabi, zahadahu fid dunya. Allah campak satu sifat zuhud di dunia. Tentang zuhud, jangan faham tak ada apa. Kadang-kadang dia ada segala-galanya, tapi hak segala-galanya tu tak masuk hati. Ada kaya, Osman bin Affan besar kaya lagi, tapi dia zuhud. Tapi ramai orang faham bila kata zuhud ni tak ada apa, sengket. Sengket no bahasa lama, kira tak ada apa lah. Kalau kereta pun seduh. Dia ni zuhud tu silap faham. Zuhud ni ada tapi tak masuk, tak sampai ni. Kadang-kadang duduk kampung ya, kada apa pun, belah kambing sekok ya, kambing pun korak, tapi hak dengan kambing tu ganggu dia. Tanya malam ni, sila kita pergi kuliah, dia tak payah aku kambing, dia mengaku dia kambing, dia mak dia kalut dengan kambing. Jadi tu tak nama zuhud, walaupun dia tak ada apa. Yang ada segala-galanya, jet peribadi pun ada, kaya duit banyak, tapi duit-duit tak masuklah hati. Tu nama dia zuhud. Bahagia orang tu, baik. Yang ketiga, kata Nabi, wa basara uyubahu. Allah bagi dia nampak aib dia. Kita yang lain nampak aib orang lain. Kalau kita pergi menyembang kedai kopi, kacang mana kan, kita chatting kan, kita apa bincang, aib orang kita boleh bilang, kepak sampai habis jari, tak habis. Tapi aib kita tak nampak. Orang nak jadi baik ni, Allah bagi dia nampak aib dia. Apa aib kita tahu. Kita ni pandai barang, itu aib yang ada pada kita. Kita ni apa dia, sembang pandai, buat tak pandai. Aib kita apa? Aib kita ni dia jadi minggat. Subhanallah, tu Nabi suruh 3 kali. Kita boleh lena masa tu. Masa ni kita tak lena. Aib kita lah. Contohnya, tak menyentuh siapa-siapa. Kalau dia lena, memang sentuh lah. 3 benda, saya ulang balik. 1,
Allah bagi dia faham agama. Ni yang kita duk buat kuliah ni, nak bagi faham agama. Bukan sembahyang bang saja yang kata agama ni. Segala aktiviti kita sesuai dengan kehendak hukum, tu agama. Yang kedua, Allah campak sifat zuhud dalam diri dia. Yang ketiga, nampak keaiban diri. Ini petanda orang tu jadi baik. Makna kalau tiga tu tak ada, tak mau jadi baik lagi lah kita. Tak mau jadi baik, buat gena. Bukan buat gena, kena usaha sehingga ketiga-tiga tadi ada dalam diri kita. Baik, bila dah dapat, kata dia cari itu, hendaklah engkau merasa cukup dengan memakannya, dan hendaklah engkau berhenti sebelum kenyang. Ini pun satu benda yang susah. Baca ni boleh, kadang-kadang yang baca ni lejak ni saya. Tuan boleh buat, ada baca tak buat lagi. Tapi dah tulis kena baca dan kena buat. Nasib baik duk baca ni boleh peringat lah. Kalau tak baca, yang duk baca ni pun kalau tak baca kerap, dia pun lupa. Engkau berhenti sebelum kenyang, kerana perut yang kenyang itu mengeraskan hati. Dia pergi kot tu. Bila kenyang lajak, jadi hati tu keras. Hati ni malah dia keras. Lepas keras ni kematu. Lepas kematu dia lalai. Lepas dia lalai, Melayu tambahin lali. Lepas lali tu hati tu jadi mati. Bila hati mati habis, dia tak boleh terima nasihat. Ni yang kita seriau ni. Jadi kalau itu makan nak kena kontrol. Baik. Mengeraskan hati dan menumpulkan akal. Dua, akal ditumpul, tak fikir apa bila kenyang, nak tidur lah. Dan memberatkan anggota badan jadi berat. Itu tak payah urai, tuan-tuan tahu, kita tahu bila kita kenyang badan berat. Dari anggota daripada berbuat ibadat dan mencari ilmu. Dengan tu tak mau tambah barang. Bahkan perut yang kenyang itu akan menguatkan syahwat dan membantu tentera syaitan. Jadi bila kenyang tu kita bantu syaitan. Syaitan ni, iblis ni, dalam banyak-banyak siri jelajah dia pernah pergi ziarah Nabi Yahya. Ziarah Nabi Yahya tu, sampai-sampai Nabi Yahya kenal kata yang mai tu iblis. Bukan saya ni, saya pun kenal kot. Yang mai tu iblis. Maka Nabi Yahya pun tanya, "Weh, nampak tu yang ada di tangan tu apa dia? Bawa alat apa? Remote control apa?" Maka iblis bagi tahu, ini adalah satu alat. Alat ni nama asyahawat, yang aku akan kepada siapa yang aku mau aku tekan, semua duduk tangan ni, duduk di tangan aku. Tekan, kena kau tu, panah sampai. Channel mana nak tekan dia sampai. Nabi Yahya bila dengar lagu tu, dia pun tanya iblis, "Aku nak kenal tak balha oleh ni pun tak mau tanya, hang nak main kenal aku dah? Nak main nak bagi nak tekan ambil aku ah?" Kata iblis, "Kalau kena gaya." Jadi orang yang macam mana yang hang ni alat yang ada tangan, orang yang macam mana hang nak kacau? Lalu iblis bagi tahu kat Nabi Yahya, orang yang terlalu kenyang. Orang yang kenyang straight, tak ada masa lapar. Bila perut kenyang, kadang tak ada lapar yang makan nak. Baik. Bila dengar lagu tu, Nabi Yahya tahu apa yang dia bagi tahu tadi benda tu betul. Walaupun dia ni jenis bohong, iblis ni memang kerja bohong, tapi hak tu betul. Nabi Yahya kata, "Wallahi, demi Allah, start pada hari ni aku nak jaga perut aku nak makan tak sampai kenyang." Iblis silap dia abang, buka rahsia.
Dengar lagu tu dia apa? Wallahi, dia wallahi juga. Iblis boleh wallahi. Dia jawab wallahi, lepas ni aku tak mahu habaq rahsia aku kat siapa-siapa dah. Tak apalah, dah buka rahsia dah. Habaqkan Nabi Yahya, salah satu yang iblis nak kacau seronok bagi kenyang. Bila kenyang, badan berat, nak baca Quran pun tak boleh. Boleh baca tapi mula tang tu sudah tang tu. Anda tahu ni, bulan Ramadan nanti kita boleh baca habis. Kita tak kenyang. Ramadan nanti. Sebab tu nak masuk Ramadan nanti lah bulan Rejab. Bila Rejab ni kan dah baca doa siap dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan, berkatkan bulan Rejab dan Sya'ban yang akan menyusul, dan sampaikan kami ke Ramadan. Ya. Hari ini ni berapa Rejab? Selalu lagi ni 18 Rejab. Bulan hijrah ni dia mula malam. Mula 7.28 tu tukar hari bulan. 7.28 7.29 tu tukar hari bulan. Masihi kuih 1 weh. Apa kuih 1 lejak kuih 12 minit. Jadi bulan Rejab ni kita dah masuk gia pertama. Gia pertama, bukan contoh nak naik motor laju ni. Gia ibadat. Bulan Sya'ban gia 2. Ramadan pasal pertama gia 3. 1 sampai 10 sebut gia 3. Gia 3 laju je kan. Pasal kedua gia 4. Gia 4 tu laju. Pasal ketiga gia 5. Tu dia punya disiplin nak buat ibadat. Itu dari lah ni rindu. Tapi kalau masuk Ramadan baru nak bahagia 1, celah-celah tu reverse pula. Lambat lah. Kan Nabi bila Ramadan dia lipat ganda. Bila hujung Ramadan lagi lipat ganda. Baik. Jadi sini bila kenyang tak boleh buat. Jadi kita latih-latih lah. Latih-latih. Taklah mesti lapar, tapi jangan kenyang. Tu yang kata berhenti sebelum kenyang. Kenyang dengan yang halal adalah punca segala kejahatan. Kita makan tu halal. Kita makan bihun su. Nak bagi sedap sesekali boleh buang, tak ada apa. Sedap boleh. Tapi kita halal, duit halal kita cari halal. Tapi kenyang lajak. Kenyang lajak pun dia kata punca segala kejahatan. Maka betapa pula kenyang dengan makanan yang haram. Apatah duit yang kita makan tu duit haram. Lagilah. Oleh itu mencari makanan yang halal adalah wajib atas setiap orang Islam. Dan berbuat ibadat atau mencari ilmu dengan memakan makanan yang haram adalah seperti membuat suatu binaan di atas longgokan sampah. Nak buat binaan, kemudian binaan tu dia foundation dia tak kemai, dia akan runtuh. Mai angin sepoi bahasa pun tumbang, tambah mai ribut lagi ya. Itulah amat makanan kita tu kita tak sema buat ibadat tadi. Walaupun malam ni dia baca Yasin 7 kali Yasin, tak ada apa, tak pakai. Apabila engkau merasa cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju yang kasar, dan merasa cukup dalam sehari semalam dengan 2 potong roti daripada tepung yang kasar, dan engkau mampu meninggalkan kelazatan gulai, maka pasti makanan yang halal itu cukup bagimu. Kalau kita patut padan baju selai, dah duit tak ada, tuan-tuan duit banyak ni, hak orang yang duit tak ada macam tu. Kita buat 10 helai potong. Kalau patut 10 helai ataupun selai setahun katalah
hak paling lekeh bagi tuan-tuan ni 10 helai lah. Hak orang susah ni selai. Lepas tu makan roti capati kuah dal lah. Tak nak ayam kena tambah kuah dal free. Kadang-kadang pergi minta kuah tu boleh free. Baik, kalau takat tu pun dah dia cukup, selamat lah. Tapi kalau dia ni mampu selai, dia nak pakai 2 helai. Mampu sepinggan, dia nak makan 3 pinggan. Hak lebih tu yang kacau. Tapi kalau dia mampu tak apa. Ni cerita pasal apa? Pasal kalau dia rasa cukup, dia selamat. Ni kita pandai-pandai aja. Dan engkau tidak dituntut memeriksa sampai kepada perkara-perkara yang kecil. Okey, bab halal tadi kita tak mesti cek lah. Ni gula ni tak payahlah pergi duduk naik kereta pergi cek di kilang gula Padang Terap lah. Tak mana tempat proses. Dah proses tu, tebu ni tanam di mana? Lepas abang tanam di ujung tu, pergi cek, panggil tuan tanam, tak sampai teratur. Yang takat patut padannya. Kalau cek lagu tu dia jadi wah banyak. Islam tak mau beban berat teratur. Tapi kalau dia habang dah campuran sardin ni babi, dia tulis tu, tu tak apa dia habang. Tu clear. Tapi kalau tak habang, tak payah cek sampai halus sangat. Bahkan memadailah bagimu bahawa engkau menghindari apa-apa yang telah engkau kenal pasti, bahawa harta itu adalah haram, atau engkau sangka bahawa ia adalah haram dengan bukti-bukti yang nyata yang telah sabit pada harta tersebut. Okey, dah clear, kita tahu jelas dah hak ni bukan hak kita. Hak ni hak pesaka. Hak ni hak orang ramai. Hak ni peruntukan ni kepada orang ni. Kena pasti. Adapun harta yang sudah nyata haram, maka hal ini sudah tidak perlu diterangkan lagi. Haram dah clear, kita tahu orang. Dan harta yang disangkakan haramnya dengan beberapa tanda ialah seumpama harta raja-raja yang zalim dan pegawai-pegawainya, dan harta orang yang tidak ada pekerjaan kecuali hanya meratap orang mati, atau menjual arak, atau bermuamalah dengan cara riba, atau berjual beli seruling dan alat-alat muzik dan seumpamanya. Ini contoh hak harta haram. Pertama, hak tu zalim, dia rampas ya. Dia pergi rampas zaman itu, dia rampas daripada pokok cenerai ni sampai pokok janggut itu hak tu. Pokok 18 elok ambil kejap, tu rampas. Atau yang kedua, dia bagi contoh ni apa? Tak ada kerja apa kawan ni. Kerja dia teriak Cina mampus ya. Dulu ada diupah kan Cina mampus. Hukum meratap ni haram. Melayu kan Cina tak. Meratap ni apa? Bila ada orang mati kita teriak. Sama ada makan upah tak teriak tu. Tapi kalau menangis tak apa. Dia biasa teriak menangis kan. Nangis ni keluar air mata. Pasal apa keluar air mata? Sedih. Sedih apa? Sedihlah yang mati ni mak ada seorang ya. Kalau isteri tak apa, ada 3. Dan kalau mati boleh ganti. Tak apa, dia isteri dia sayang. Biasa. Nabi satu hari masa anak dia mati keluar air mata. Lalu sahabat kata tak boleh teriak. Nampak tuan teriak. Nabi kata yang salah tu an-naum. Naum ni meratap. Dia hilang kesabaran. Allah bila hadilah intan payung ko dia pindah. Oh meratap. Itu yang haram. Okay. Kemudian dia buat kerja tu kerja haram. Duit tu, pendapatan tu haram. Atau bermuamalah dengan cara riba, atau berjual beli alat-alat yang haram. Bila buat kerja haram, hukumnya dapat duit tu haram. Maka sesiapa yang kau telah ketahui secara pasti
bahawa kebanyakan hartanya adalah daripada sumber yang haram, maka apa yang engkau ambil daripada tangannya, walaupun boleh jadi ia halal, adalah haram. Karena itulah yang ghalib pada sangkaannya. Dia ni kerja dia memang merampas, kerja dia penyamun, kerja dia curi. Jadi hak tu haram. Bila dari dia tu haram. Walaupun hak ni kita tak tahulah, ada peratus-peratus. Ghalibnya bila hak banyak tu haram, maka jadi haram. Di antara harta yang jelas haram ialah harta wakaf yang dimakan tidak mengikut syaratnya. Wakaf ni ikut orang yang wakaf. Dia wakaf untuk apa? Dia wakaf untuk orang ni, dia wakaf untuk jemaah ni, dia wakaf. Jadi kalau bukan tak boleh. Wakaf untuk ambil wudu, ayat untuk ambil wudu, tiba-tiba kita piangkuk balik rumah contohnya, tapi tak ada lah contoh ni tak ada. Wakaf apa? Kalau salah guna, hukum dia haram. Seperti orang yang tidak bersungguh-sungguh mengaji, maka haram ia mengambil harta atau makanan yang diwakafkan khusus kepada penuntut yang ada di dalam sesebuah madrasah. Cerita orang mengaji kalau agama pondok ni, orang wakaf asrama ni semua kutip sumbangan untuk mengaji. Dia tak mengaji tidur ya. Haram. Walaupun dia mati, dia kosong mengaji. Dan siapa yang mengerjakan maksiat, maka akan ditolak segala persaksiannya, syahadahnya. Dan begitulah pula haram mengambil harta atas nama tasawuf bagi orang yang bukan ahli tasawuf daripada harta wakaf yang dikhususkan untuk mereka. Jadi dia ada wakaf am, ada wakaf khas. Kalau wakaf am boleh semua, kalau wakaf khas kepada orang-orang yang diniat untuk wakaf. Dan telah kami sebutkan keterangan yang luas tentang harta syubhat, halal dan haram di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ni panjang, mungkin ada ustaz-ustaz ni boleh tolong baca, cantik. Ni ringkasan dari ringkasan. Ni kita mengaji tiap kitab ni. Kita Ihya, dia punya ringkasannya Lubbul Ihya, ringkas lagi. Ni jadi kita punya hak ujung. Maka hendaklah engkau merujuk ke sana, kerana mengetahui cara mencari harta yang halal ini ialah wajib, dan mencari harta yang halal itu adalah wajib, seperti wajib engkau sembahyang 5 waktu. Jadi cari yang halal wajib, macam sembahyang 5 waktu wajib. Jadi apa disebut sini? Jaga perut. Tuan, para sahabat Nabi dan Nabi sendiri tunjuk, Nabi satu hari cucu dia makan buah kurma. Cucu Nabi Hasan Husin jumpa buah kurma makan. Bila makan, Nabi tak pasti ni kurma ni hak mana. Bila tak pasti, Nabi kata, luah, tolong luah. Tak tahukah Nabi dan keluarga Nabi tak boleh makan harta sedekah? Pasal tak pasti Nabi suruh luah. Itu Nabi SAW. Mereka ni warak, jaga betul. Tu jaga bab makan, jaga bab cakap pun jaga juga. Cakap kita bincang dah itu. Contoh jaga cakap, salah seorang isteri Nabi nama Zainab, Zainab binti Jahshin. Zainab ni masa Siti Aisyah difitnah, hadisul ifki, orang fitnah macam-macam. Masa tu Nabi tanya Zainab, apa pandangan kamu tentang Aisyah? Zainab nak jaga, dia kata yang saya tahu Aisyah orang baik. Kalau madu-madulah dia nak, masa tu dia nak hurai.
dia tambah tai setengah. Tu waraknya. Abu Bakar warak tak warak, satu hari khadam dia beli makanan. Bila beli makanan, dia tiap hari lagu tu lah, petang kan, waktu ada hari jadual dia beli makanan. Bila makan, lepas makan khadam tanya, tuan tahu tak hari ni hak saya beli ni? Tahu? Tuan tahu ambil duit mana? Duit aku hak potong dah peruntukkan ada lah. Kata khadam, hari ni lain dari biasa. Hari ni duit yang saya beli makanan ni, duit mereka membayar putih 5. Tu 5 apa? Hari tu saya jadi bomo tengok nasib masa jahiliah. Tengok nasib kawan tu bayar ni, duit tu yang saya beli kuih. Kan tengok nasib, hukum dia haram. Yang tengok nasib tu teruk takkan tak tahu. Hukum tengok nasib ni haram. Tenung nasib. Maka Abu Bakar dengar lagu tu, dia muntah, dia usaha korek sampai habis. Lepas tu kita hak lama-lama nak korek je lah, tak keluar. Timbang tengok berapa kilo kita makan, kerak mau segak. Jangan silap faham. Saya pergi video kerak perut tak pasal. Lepas saya mengajar repot. Jabat agama tu tutup lah. Dah lepas dah jadi makanan dah, cara dia tobat. Kalau belum lagi, ni yang kata warak ni, jaga tu, dia bimbang, takut-takut jadi darah daging. Ayyulah min nabata min haramin fannaru awlabi. Mana-mana daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka yang layak untuknya. InsyaAllah kita sama-sama sembah. Orang dah lama orang minta ampun, minta taubat, minta apa pada Allah SWT. Jaga perut. Kelima, menjaga kemaluan. Maka hendaklah engkau menjaga kemaluan daripada apa-apa yang diharam oleh Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu seperti golongan yang disifatkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Surah Al-Mu'minun. Surah Mu'minun ni Allah mula dengan qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang mukmin. Dia apa tu? Beruntunglah orang mukmin. Sebedia orang mukmin, baru dia senarai kan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Semayang mereka khusyuk. Lepas tu ni senarai yang selanjutnya, mereka yang selalu menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau apa yang mereka miliki, yakni daripada hamba jariah, maka mereka tidak tercela. Dan engkau tidak dapat menjaga kemaluanmu kecuali apabila engkau menjaga matamu. Dia mula tu. Bila mata tu pi, dia tengok, betul, dia akan hantar SMS. Pi hati tu dia passing forward pi rata. Jaga mata. Tak boleh jaga kemaluan, melainkan jaga mata dan menjaga hatimu supaya ia jangan berfikir yang bukan-bukan, dan menjaga perut daripada makanan yang syubhat atau berlebihan dalam memakan yang halal, kerana semuanya itu adalah penggerak bagi syahwat dan merupakan punca bermulanya syahwat. Jaga mata, jaga perut daripada makan yang lajak. Mata, perut, menjaga hati, InsyaAllah hak nombor 5 ni dia jadi mudah. Keenam, menjaga dua tangan. Maka hendaklah engkau menjaga kedua tanganmu daripada memukul seseorang muslim dan daripada mencapai sesuatu yang diharamkan atau menyakiti sebarang makhluk Allah.
dan engkau jaga pula tanganmu daripada mengkhianati amanah atau simpanan orang, dan daripada menulis sesuatu yang tidak boleh ditutur. Okey, jaga tangan, jangan pukul. Jangan pukul. Kalau pukul hak yang dibenarkan sila. Pukul telefon tak apa. Orang kampung daripada tu tak panggil dah, panggil pukul. Tu tak apalah, pukul telefon. Pukul anak boleh tak boleh? Boleh. Bila? Cukup masa dia tak mau sembahyang. Anak umur 7 tahun suruh, 10 tahun tibai. Bukan sampai 10 tahun dia tengok tarikh 10 tahun terus tibai dah. Bila suruh dia bantah. Maka pukullah pukul takdib. Pukul takdib bukan pukul dera. Pukul anak boleh, tujuan nak takdib. Pukul isteri boleh, tujuan nak takdib, bukan tujuan nak cedera. Kalau cedera, itu tak boleh. Tali pola, tali dera. Kemudian jaga lagi apa? Jangan tangan ni khianat amanah. Tangan video ronyah, video ubah, video buat kecoh ceng apa tu khianat amanah. Lepas tu tulis hak yang haram, macam bercakap yang haram. Tulis artikel ke apa, lepas tu orang baca. SMS ke, masuk FB ke, type semua, orang baca. Kalau hak haram, tulis semua haram. Kerana tulisan adalah salah satu di antara dua lidahmu. Lidah, satu lidah hak boleh tutup, tentu hak yang orang boleh baca. Maka hendaklah engkau jagakan kalammu, tulisanmu, daripada menulis sesuatu yang diharamkan memperkatakannya. Kadang-kadang dia jaga mulut ya, tapi tulisan, hantar SMS berbau fitnah, semua tu berdosa. Kalau fitnah berdosa, mohong berdosa, hantar dengan tangan type semua tu pun berdosa juga. Dia di antara salah satu lidah. Akhir sekali, menjaga dua kaki, dan hendaklah engkau pelihara kedua kakimu daripada berjalan ke tempat yang diharamkan. Berjalan ke tanah haram tak apa, Pak Mun. Tempat diharamkan tak boleh. Tanah haram. Okey, dia sebut tanah haram ni dalam Islam ada tanah haram, ada Masjidil Haram, ada bulan haram. Maksud haram tu hurumat, ada Allah bagi pahala lebih. Ni bulan Rejab ni bulan haram. Kita ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Bermula dengan Muharram sampai Zulhijjah. 12 bulan ni 4 bulan bulan haram. Rejab, yang kedua Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan ni buat baik dapat ganjaran lebih. Kalau buat tak baik dapat nilai lebih juga. Bukan kira baik hak tak baik tu. Buat baik di Mekah, pahala besar. Pi muhung Mekah. Pasal apa pi Mekah muhung? Di Malaysia biasa muhung. Dia biasa jadi. Duk Malaysia biasa muhung, pi sana muhung. Ni saksi Kaabah lagi sakan. Sibuk orang depan Kaabah, berganda-ganda dosa. Jadi kalau duk Malaysia dia rajin buat ibadat, dia pi sana rajin. Sebab tu dulu dia satu kitab, nama dia Senjata Tok Haji Tok Lebay. Sebelum jadi haji tu gaya lebay tu. Baru dia elok. Pi Mekah baru nak mula sembahyang, dia tak edit. Dia kekok. Ataupun dia pulau-pulau Mekah balik Malaysia tak buat. Orang tanya pasal apa? Dia kata hang tak tahu, sana tu berkali ganda. Aku 8 tahun lagi tak sembahyang nak apa. Itu lagi urat sendiri. Berjalan ke tempat yang diharamkan atau berjalan menuju kepada sultan yang zalim. Berjalan menuju kepada sultan yang zalim itu
tanpa ada darurat dan paksaan adalah maksiat yang besar. Kerana yang demikian itu dianggap tawadhu atau merendahkan diri bagi mereka dan menghormati atas kezaliman mereka. Kalau kita merendah daripada orang yang zalim, ni salah, jalan pi itu benda salah. Atau merendah diri bagi mereka dan menghormati atas kezaliman mereka. Menghormati atas kezaliman. Kalau kita terpaksa darurat tu cerita lain. Tapi pakai tak ada, kita ada suruh perintah keluar Malaysia, contohnya lah. Sedangkan Allah menyuruh kita supaya berpaling daripada orang yang zalim. Ingat ayat ni, Allah kata apa? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan jangan engkau cenderung hati merasa teringin kat orang zalim tu. Jangan engkau cenderung hati kepada orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Baru minat, cenderung hati. Tambah kita sendiri jadi orang zalim, dia zalim, kita cenderung hati, teringin lagu tu pun dah masuk neraka. Kalau kita sendiri jadi orang zalim, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Apa dia zalim? Zalim ni wad'u syai' fi ghairi mahalli, letak tak kena pada tempat. Kena pada tempat ni Allah Taala perintah tu kena. Mana tak laksana apa yang Allah perintah, nama dia zalim. Tak kena pada tempat. Kepiah kita ni, piah saya RM2.5 ya. RM2.5 duduk atas kepala, buah kaki tak kena. Walaupun kasut RM49. Kita kata RM49 buah atas kepala, RM2.5 buah kaki, tak kena. Jadi yang Allah atur segala peraturan ni namanya adil. Bila tak buat tu, nama zalim. Apakah lagi kalau perjalanan menemui sultan yang zalim itu untuk meminta sesuatu daripadanya, maka ini jelas dikira menguasai yang haram. Rasulullah SAW pernah bersabda, man tawadha'a li ghaniyyin salihin zahaba sulusa dini. Sesiapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya yang soleh kerana kekayaannya, maka telah hilanglah 2/3 daripada agama. Dia merendah diri itu bukan pasal orang tu soleh, pasal orang tu kaya. Dia soleh tapi dia kaya. Kita merendah diri pasal kih dia kaya. Kalau orang tu juga dia miskin, kita tak ada apa. Tu pun dah hilang 2/3. Apatah merendah diri kepada orang yang zalim. Pak tu nak buat apa? Bukan suruh pergi sepak dia. Jaga tadi ni. Kalau merendah diri, maksudnya kita bukan merendah diri pada yang zalim tu. Betulkan kezaliman itu yang dituntut. Cuba lihat begitu dahsyat akibat tawadhu atau merendahkan diri kepada orang kaya yang soleh kerana kekayaannya. Pasal kih dia kaya ya. Yang kita ni merendah diri sampai hak perintah agama pun kita tinggal. Jaga dia sampai tak ada sembahyang. Tambah, tapi dia soleh ni. Soleh pun kalau pasal kih kaya. Kalau kih soleh tak ada masalah. Maka betapa pula engkau tawadhu kepada orang kaya yang zalim. Ringkas kata, segala gerak lakumu dengan anggotamu adalah merupakan nikmat daripada nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Allah bagi kita rumusannya anggota yang Allah bagi, mata, telinga, kaki, tangan, perut, kemaluan ni Allah bagi nikmat semua, jaga. Bila Allah bagi nikmat tu, imam kita peringat tadi rakaat kedua tu imam baca summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Ingat, kemudian pasti Allah tanya dari nikmat yang Allah bagi. Allah bagi nikmat kaki, buat apa? Sebelum kaki kena potong tu, lah potonglah. Kalau kena potonglah. Moga-moga Allah selamatkan kaki kita semua. Buat apa kaki ni?
Allah bagi mata, buat apa? Tengok apa? Tengok Al-Quran berapa kali habis ha? Dia kata hari itu naik Al-Quran. Allah baca apa ni dia kira naik Al-Quran. Habis. Allah bagi nikmat telinga, guna pergi kat mana? Ni semua kaki tangan apa ni, nikmat, dan nikmat ni pasti akan ditanya. Maka hendaklah engkau jangan menggerakkan satu pun daripada anggotamu untuk melakukan sebarang kemaksiatan. Maksiat ni apa maksiat? Kok silap tak teringat pula. Maksiat ni benda-benda derhaka kepada nama maksiat. Ramai orang awam faham maksiat ni bila pencegah maksiat tangkap. Tak sembahyang, maksiat tu. Tak tutup aurat, maksiat. Makan hak haram, maksiat. Tipu, kecoh, apa semua. Semua tu maksiat. Tetapi sebaliknya hendaklah engkau pergunakan segala anggotamu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Anggota yang Allah bagi yang kita bincang khusus 7 anggota ni, buat kok mana bagi dapat menjadi taat dan dapat ridha Allah. Dan ketahuilah, apabila engkau cuai, maka akibatnya akan kembali kepadamu. Bila kita cuai tak berkisah, tak berkisah haram halal kita tak baca, nak tengok siapa tengok, nak cakap apa cakap, nak makan apa makan, tak ada dalam kamus kita haram, semua halal. Kita buat cuai, buat halal balai, akibatnya kembali kepadamu. Dan apabila engkau rajin, maka manfaatnya juga akan kembali padamu. Allah maha kaya daripadamu dan kaya daripada amalanmu. Jahat ke mana pun Tuhan ada Tuhan tu lah. Kita buat taat pun Tuhan tak menambah, dia Tuhan tetap macam tu. Tetapi setiap orang akan tertakluk pada hari kiamat nanti dengan amalan yang dikerjakannya di dunia ini. Kita buat di dunia ni tertakluk di sana. Itu yang kata tadi ayat pertama yang Imam baca tadi, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka jangan sekali-kali engkau berkata Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi pengampun, ia mengampun dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Benar ni betul, tapi makna tak betul. Tuhan terima tobat. Tak apa, kita tobat nanti. Tuhan terima tobat. Memang betul Tuhan terima tobat. Kita bertobat tak? Tuhan terima taubat liman tabah, kepada orang yang bertaubat. Baru Tuhan terima. Wa amana, beriman. Wa amila salihah, beramal soleh. Summah tada, kemudian terus perjalanan ikut hidayah. Bertaubat, beriman, amal soleh, ikut petunjuk, baru Tuhan terima. Ni tak apa, Tuhan terima taubat. Lepas pincin ni kita taubat, dia pincin 5 tahun dah, dia lupa lepas pincin, tak tahu bila. Jangan kata-kata tu betul tapi tak kena. Kata tu betul tapi pasang tak kena. Kerana ucapan seperti itu adalah ucapan yang benar. Memang betul Tuhan terima taubat, tetapi mempunyai tujuan yang salah. Tak makan pun tak apa kalau Tuhan bagi kenyang. Dia kata apa tu? Dia makin bisa puas. Tak apa, Tuhan nak bagi kenyang, tak makan apa. Dia pergi makan. Kalau kita makan tu, dia pergi makan tu. Tak taubat, dia kata tak apa lah, Tuhan terima taubat. Dia tak pergi makan, tak bertobat, Tuhan tak terima taubat. Jadi kata-kata tu betul, guna tak betul. Orang yang memperkatakan digelarkan dengan ahmaq, 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 dengan buah nama ahmaq. Ahmaq makna bodoh. Kalau Ahmad cantik. Kadang-kadang buah nama tu elok, nama rijal, tokoh, tapi panggil Jan. Jan tu jin. Kita tu era apa nak kita ni, apa kita panggil jin ni mai, nama pun kena bagi. Orang tu dipanggil ahmak, yang ni bodoh, seperti gelaran yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-kayyisu
man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Ni Nabi bagi garis panduan nak kenal siapa cerdik, siapa tak cerdik. Pas kita baca, kita tengok kita masuk al-kayyis ke al-ahmaq. Orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya. Ni orang cerdik pada pandangan Nabi. Dia duk kalkulat diri dia, duk hitung diri dia, dan suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Dia siap sedia buat amalan dia nak boleh pakai sana, maksud buat amal soleh. Orang cerdik pada pandangan Nabi selalu mengoreksi diri, dia susun, dia atur, dia jaga elok, dan dia buat amal soleh. Sedangkan orang yang ahmaq, yakni bodoh, ialah orang yang selalu mengikut hawa nafsunya. Bodoh pada pandangan Nabi ni, dia ikut terkadang. Nak cakap apa, nak makan apa, nak pakai apa, tak bergesah, ikut terkadang. Dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah Ta'ala. Angan-angan tak apa, kita orang Islam syurga Firdaus. Bila kata kafir nu hak genduk buat siam, buat siam Hindu batu 13, Cina tanah merah, kita syurga Firdaus. Tapi mayambang tak juga, tak berubah. Itu orang yang bodoh pada pandangan Nabi. Hal ini kita cerdik, kita cerdik daripada UPSR lagi, PPR, semua kita nilai tinggi, kita keluar universiti. Tapi hak ni kata Nabi masih bodoh. Berangan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Akhirat nanti dia mesti baik dan pengampunan, tetapi tidak mahu beramal atau bertaubat. Jadi makna apa? Tindakan kita kena rancang akhirat kita. Kena buat rancang. Iblis dia panggil semua tentera dia bagi tahu perancangannya, dan mereka mengikut apa yang mereka rancang. Kita ni dah tak rancang pun tak ikut. Bila tak ikut, macam mana? Rancang kita bola rejak ni, apa benda kita nak buat baik, apa benda kita nak buat baik itu. Bayang dah bayang lama dah kan, kata bayang hari tak betul lah. Nak buat baik apa? Buat baik rejak ni guna cari adik-beradik. Pasal adik-beradik saya ayah kita menikah 3. Ada yang adik-beradik sepak semua, ada adik-beradik sepak tak jumpa ni. Bukan sopi sepak dia, sebab apa? Ada adik-beradik semua. Tu amal soleh tu, cari adik-beradik, silaturrahim, hubung adik-beradik ni boleh tambah rezeki. Itu tak ada bekerja apa, projek tu tak, bukan. Rezeki ni macam-macam, jangan kira makan dah. Rezeki makan, rezeki pakai, rezeki tenang, rezeki buang ibadat, tu rezeki. Okeylah, tu serancang nak ziarah adik-beradik. Berapa yang sempat terancang, nak tambah tak ada buat dah, tak apalah. Hak tambah, hak ada buat dah tu kekal, tambah yang baru. Apa lagi? Ziarah adik-beradik. Apa lagi? Apa Abang Naif rancang kita dah buat apa? Sebut saja lah, bantu saya pergi ramai. Ya, buat apa? Hak ni pi Kuala Kedah, nikah ekspres. Kahwin seorang ni, kalau jadi baik buat. Ya, kalau jadi baik. Kalau jadi tak baik, tak salah, tak salah. Dan kahwin ni tak ada kempen, tak ada halang. Kawan nak kahwin kita halang, ada pistol.